مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dapat bersua muka bertemu dalam siri kuliah pengajian kitab Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang mana pada minggu lepas kita dah selesai membicarakan atau membahaskan tajuk atau fasal yang berkaitan dengan kefarduan mandi dan juga kaifiat mandi wajib. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar minggu lepas, saya rasa kita dah faham, okay, dan boleh diamalkan, boleh diperbetulkan, boleh ditambah baikkan kalau ada kekurangan yang telah kita lakukan sebelum ini. Jadi pakat-pakat baiki, mudah-mudahan amalan kita ataupun benda yang diwajibkan ke atas kita bila kita mandi tadi itu dapat kita buat dengan sempurna dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada minggu ini kita nak tengok muka surat yang ke-21, fasal bermula mandi yang sunat. Tuan-tuan, kita berhenti tuan-tuan. Okey. Faslun, bermula mandi yang sunat itu amat banyak. Tu dia. Cerita mandi sunat ni sangat banyak. Setengah daripadanya. Jadi tuan kitab ni dia cuma sebut setengah saja. Cerita mandi sunat ni banyak. Setengah daripadanya mandi Jumaat bagi orang yang berkehendak hadirkan Jumaat. Okey, mandi sunat hari Jumaat untuk orang yang nak pergi Jumaat lah. Kalau lelaki nak pergi Jumaat, dia mandilah. Perempuan kalau nak pergi juga, mandilah. Amalan kita di Malaysia ni tak apa ada lah umpan mayang Jumaat. Di negara lain, di Mekah sana ada. Kita tak sangat. Ya. Dan tak habis lagi. Tengok sekali habis, kita faham. Itu dia. Cerita tak habis gini. Sila. Sebab ayat dia tak habis itu. Okey. Bagi orang berkehendak hadirkan Jumaat, dan awal masuk waktunya, masuk waktu mandi Jumaat tadi daripada fajar sidik. Kira kita lepas kita mandi nak pembimbang subuh tu, kita boleh niat siap-siap mandi sunat Jumaat, sebab kita kan kerja hari Jumaat. Melainkan Johor dengan Kedah dengan Kelantan, Terengganu hari apa? Terengganu sama ke? Sama Kelantan kan? Mereka tak apa sebab hari Jumaat cuti, jadi boleh mandi dekat waktu nak pergi tu lagi bagus. Maka dia kata sini masuk dia daripada fajar sidik berkekalan hingga putus asa ia daripada perbuatan Jumaat. Maknanya sampai dah waktu dah tak dan dah. Ceritanya waktu tu kalau mandi pun tak dan, kena pergi mayang Jumaat, maka dia kena terus pergi masjid, tak perlu mandi. Cerita masuk waktu daripada naik fajar sidik, kira subuh masuk tu, bagi yang bekerja dia terus niat mandi Jumaat, dapat pahala tuan-tuan. Cerita sunat dalam ayat fiqh, sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Ni cerita sunat. Jadi kalau kita faham senang, umpamanya tengah-tengah syarikat pasaraya dia buat point, reward point, beli dapat reward, tak beli tak dapat. Beli kedai lain barang yang sama tak dapat reward, dia bagi reward. Maknanya dia nak orang galakkan orang membeli. Sopo dalam ibadat. Jadi Allah nak galakkan kita tambah timbangan amalan kita, maka Allah wujudkan benda-benda sunat yang macam ni. Jadi bila kita buat besok, sekurang-kurangnya bila ditimbang mizan amalan kita, adalah benda-benda baik kita buat sebagai saham akhirat ni yang dia cerita kisah sunat ni.
Yang setengah tak mau buat, dia kata nak buat sunat wajib pun tak lepas. Ada jenis macam tu. Tak ada tu imam saya pernah jumpa tuan-tuan. Dia hujah lagu tu. Kerja nak buat sunat, dia kata yang wajib pun tak lepas. Dia baca lagu tu payah. Kita buat ni berdasarkan kemampuan kita. Yang wajib pun kita buat berdasarkan kemampuan kita. Cuma yang wajib tu kita kena cuba buat sebaik mungkin, dan sunat ini kita buat sebanyak mungkin. Tu je. Maka dalam konteks mandi pun dikira ada mandi sunat yang mana bila kita mandi dapat pahala. Jadi pada hari Jumaat, bagi yang bekerja, maka elok subuh tu sebelum pergi sembahyang subuh, dia boleh mandi siap-siap niat hari Jumaat, mandi Jumaat. Dan yang afdalnya, tak kala hampir hendak pergi, itu paling bagus. Jadi hak kerja payahlah nah. Maka sebab itulah kalau tuan-tuan lihat di sini, bagusnya cuti hari Jumaat. Antaranya boleh buat amalan sunat ni. Ni yang agama nak Sayyidul Ayyam hari Jumaat tu kita rehat, tak bekerja. Jadi banyak benda sunat kita boleh buat. Boleh pergi masjid awal. Time hari kerja tuan-tuan lihat ya, kadang-kadang khutbah imam ni baru sampai orang. Ada hak keluar pejabat pukul 1, ada hak 12 suku, kalau kerajaan 12 suku. Hak swasta mungkin 12.30. Ada hak pukul 1, pada hak jenis syarikat yang bukan Islam dia tak peduli, rehat 1-2 ikut suka hampa. Ada hak jenis tu. Jadi kalau Zuhur masuk pukul 1, mai-mai tu kira orang dah khutbah apa semua, kadang-kadang mai sembahyang lah. Nampak tak antara kekangan-kekangan yang berlaku lah. Bukan tak boleh kerja boleh. Jadi mungkin tak dapatlah fadilat nak buat mandi sebelum pergi solat Jumaat. Okey, baik pada persoalan tadi, kalau kita tak pergi semayang, kita nak mandi. Cerita di sini mandi kerana nak pergi semayang. Itu je. Menjawablah persoalan tadi, dah tak pergi semayang, tak payahlah mandi. Mandi biasa je lah. Mandi harus, mandi biasa. Ada lagi mandi paling, boleh mandi. Banyak lagi kita nak ngaji ni Tak boleh mandi Jumaat, kita mandi kot lain. Ada banyak lagi. Jangan takut, insya-Allah. Dan mandi 2 hari raya fitrah. Ini yang kedua yang tadi mandi Jumaat. Yang kedua mandi 2 hari raya fitrah dan adha. Korban korban. Fitrah dan adha. Makna 2 hari raya fitrah dan hari raya korban. Sama ada berkehendak hadir atau tiada. Hak ni boleh. Nak pergi mayang raya atau tak mau pergi, mandi tetap sunat, boleh mandi. Tak ada masalah bagi wanita maupun lelaki. Nak pergi semayang tak boleh, nak pergi semayang tak apa, tak pergi semayang tak apa, sebab dia semayang raya ni sunat. Ada orang kita tuan-tuan, dia semayang 2 tahun sekali. Sekali 2 tahun sekali, maknanya dia 2 kali setahun. Dia semayang sunat raya, semayang fardu dia tak semayang. Ada habis macam tu yang semayang raya penuh masjid. Hak balik merantau mana-mana semayang, hak tak nak semayang kat tempat dia pun dia balik semayang penuh masjid. Sunat ke sunat? Nak ceritanya kadang-kadang masyarakat kita hari ni dia terbalik. Dia nampak raya tu macam wajib sangat. Kok mana pun mesti datang. Yang hak wajib pula dia tak apa nampak. Masjid pun dia tak apa nak datang. Raya datang pula masjid. Kadang rumah dekat masjid je. Ini biasalah masyarakat kita tak memahami. Begitu. Jadi boleh sama ada berkehendak hadir atau tiada. Dan masuk waktunya. Waktu mandi hari raya ni bila? Dengan setengah malam. Dengan setengah malam. Tahu setengah malam? Maknanya masuk malam raya tu dah boleh. Tapi dekat nak mandi malam tu kot. Setengah sini pukul 12 ke atas lah. Tak munasabah dah orang mandi malam raya nak mandi malam-malam pukul 2 pagi tu pagi. Tak logik. Maka buat pagi itulah. Itu yang penting dia kata masuk waktunya dan setengah malam dan keluar waktunya dengan jatuh matahari. Boleh mandi tu hari raya sehingga matahari jatuh. Gamak kita tak dam pagi tu, kalau buat kuih ke buat ketupat buat semua, orang perempuan tak pergi masjid, tiba-tiba teringat kita mengaji kitab hari ni. Contoh, teringat Ustaz Syahidan ajak, rupanya tuan kitab ni tulis dan keluar waktunya dengan jatuh matahari. Sempat lagi kita nak mandi. Maknanya boleh lah.
Sebab ni contoh mandi sunat ni. Ni kalau kes yang tak pergi masjid, yang sibuk bakar lemang, buat ketupat, renang, lambat masak apa, tak dan. Kan mayang raya kan awal 8.30. Jadi duk kalau goreng-goreng, lambat takut tak dan, nak tinggal takut hangit. Nak tutup lagi lambat masak, orang nak main makan lepas mayang. Maka dia pun tak pergi, lupa. Tiba-tiba teringat tengah hari tu, aku ni belum mandi lagi. Maka kalau tuan-tuan mengaji kitab hari ni, dia sebut oleh tuan kitab ni, maka bolehlah kita mandi sunat air raya. Niat mandi sunat je lah, mandi je lah. Kan berpeluh goreng tu semua kan, goreng rendang kan berpeluh semua mandi. Bos sabun apa semua clear. Dan afdalnya kemudian daripada fajar, lepas subuh tu mandi nak pergi sembahyang pula, itu paling bagus. Ya, itu paling bagus. Itu waktu yang afdal. Ya, lepas fajar, lepas terbit matahari kita mandi. Yang kedua, yang ketiga mandi sunat. Dan mandi bagi sembahyang minta hujan. Ya. Ada kala setengah tempat hujan tak turun-turun. Waalaikumsalam. Panas, hujan tak turun. Jadi kita nak mayang minta hujan. Dipanggil sunat istisqa. Kalau ada semayang dia, dalam kitab tadi saya tengok dia ada cara semayang sunat istisqa, maknanya semayang minta hujan. Jadi mandi pun ada mandi sunat nak semayang minta hujan. Sebelum pergi semayang tu kita mandi, ada cara mandi sunat. Cuma di sini tuan-tuan, tak berapa nak comel lah, sebab ayat tak ada. Dia suruh mandi nak minta hujan, kita nak mandi macam mana ayat tak ada, pasal kita nak minta hujan turun. Tapi ada tajuk mandi sebelum kita semayang minta hujan. Mungkin dia simpan ayat banyak, boleh mandilah. Cuma logically thinking, kita tengok hari ni tak berapa nak munasabah lah ya. Tapi ada hukum dia bahawa dan mandi itu sunat juga bagi sembahyang minta hujan. Maka masuk waktunya bagi yang berkehendak sembahyang seorang diri dengan berkehendak sembahyang, dan bagi yang berkehendak berjemaah dengan berhimpun manusia bagi sembahyang. Jadi masuk waktu bila? Kalau hak mayang seorang tu, dia nak sembahyang je dia mandi. Nak mayang sunat minta hujan tadi. Kalau hak jemaah, dia mandi tu bila nak buat berkumpul kat tengah padang, kan kita buat tengah padang, maka waktu tu dia sunat mandi. Kalau rumah dia air banyak lah, sebab mayang pun nak minta hujan, air tak ada. Dia buat pernah dulu di Kelantan, dibuat waktu kita tak ada air dulu ni. Panas sangat ya. Macam sekarang di Mekah sekarang suhu dah 43 darjah ya, panas sekarang. Pecah bibir ni. Abang Ramli pergi, saya sembang dia pergi tadi, baru balik semalam kan. Jadi cuaca agak panas. Tu memang musim dia lah. Baik, 43. Memang panas lah. Dan keluar waktunya dengan keluar daripada sembahyang, habis waktu tu bila dah selesai sembahyang, itu dipanggil mandi sempena nak solat minta hujan. Ya, ada mandi sunat. Yang keempatnya, dan mandi bagi gerhana matahari dan bulan. Yang ni mungkin kita tak jarang buat tuan-tuan. Kita cuma buat solatnya. Ada bab mandi kerana gerhana bulan dan matahari. Okey, tengok. Maka masuk waktu bila? Masuk waktunya dengan permulaan berubahnya. Waalaikumsalam. Berubah tu berubah fizikal bentuk bulan tadi. Bentuk matahari yang asalnya bulat tiba-tiba nampak separuh ke, nampak dia makan separuh ke. Waktu tu, waktu masuk gerhana, maka sunat kita mandi. Dia tak payah nak mandi sunat ni, kita niat nak mandi sunat kerana gerhana matahari. Janganlah sebut lafaz, jangan sebut lafaz bagi kita tak kerti Arab. Niatlah hati sudahlah, ambil ayat, cedok kepala, mandi. Nak bos sabun tak bos sabun tu perkara kedua. Tengok je bulan dah gerhana, mandi. Lepas tu main masjid, mayang sunat gerhana. Kalau masjid dah buat lah, tengok waktu lah. Matahari pun serupa, mandi kat rumah. Sebab kita dah mengaji hari ni, tak mengaji tak tahu kan. Bila kita baca kitab hari ni, baru kita dapat tahu bahawasanya ada mandi sunat kerana gerhana matahari dan juga kerana gerhana bulan.
Jadi boleh buat. Sebab kita sama-sama merasai fenomena ini yang jarang-jarang berlaku dengan sebab kekuasaan Allah nak tunjuk kepada kita. Kadang-kadang walaupun putaran itu berlaku macam biasa, tapi kadang-kadang Allah nak tunjuk kuasa dia. Berlaku tinanan, berlaku penutupan sehingga gelap, tak nampak. Okey, ini keajaiban. Jadi menghormati kekuasaan Allah, maka sunat kita mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Bila masuk waktu dia bila permulaan berubahnya dan keluar waktunya dengan ceraca yang sempurna. Bila nampak dah elok balik, tu dah habis waktu mandi dia. Hak solat ya, yang nak mandi. Dia ada benda sunat yang kita boleh buat. Jadi macam ni pada saya tak susah sangat pun. Sekarang kita ada maklumat macam-macam. Kalender dah beritahu sekian-sekian hari bulan akan berlaku gerhana matahari, sekian-sekian hari bulan akan berlaku gerhana bulan. Jadi kita standby, kita mengaji hari ni, aku hanya nak cuba buatlah mandi sunat gerhana bulan contoh. Maka kita mandi, cuba buat. Tuan, bila kita buat benda sunat ni, pahala dapat. Tu je. Malaikat sebelah kanan kita akan catat pahala. Hamba Allah ini si fulan bin si fulan telah menunaikan, telah mandi sunat sempena gerhana matahari, ada kebajikan. Berapa tak tahu. Okey. Yang kita tahu gandaan pahala dalam sedekah itu banyak diterangkan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji, satu tangkai, 100 biji. Perumpamaan pahala bersedekah. Hak yang pahala lain tidak dinyatakan. Tapi kita jangan kira jumlah. Buat saja. Benda baik ni tuan-tuan, buat saja. Jangan kira pahala berapa. Setengah orang nak masuk saham, dia tengok pulangan dividen berapa. Kan hak jenis orang ekonomi kan. Ni 9%. KWSP 7%. Tabung haji 6%. Dia tengok tu. Ni banyak, ni banyak. Dia masuknya ni. Dalam bab agama tak usah kira lah. Sebabnya bila kita buat dengan ikhlas, Allah akan balas berlipat kali ganda pahala kita. Buat je. Bahkan Allah akan datangkan masa yang begitu banyak untuk masa dan ruang yang begitu banyak untuk kita rasa nak buat benda baik dalam hidup kita. Tuan-tuan cuba buat dengan ikhlas, insya-Allah. Tak ada masalah. Ya? Baik. Dan habis itu ya. Yang kelimanya, dan mandi kerana memandikan mayat. Ni bagi tukang bilal jenazah lelaki dan wanita yang memandikan jenazah, maka sunat dia mandi selepas itu, bukan sebelum memandikan jenazah tu, selepas. Ya, tu yang berlaku pada tukang mandi kita, apa nama, Kak Siti Puan Siti hari apa dia terlupa, dia tak tahu Allah nak test dia. Lepas mandi satu jenazah perempuan tu, balik rumah dia terlupa, memang terlupa betul kita nak mandi, tertidur, gamaknya tak nak kena badi ke apa benda tu. Maka berlakulah dia mimpi tu, akhirnya jadi macam kena rasuk lah, tak, gangguan dalam badan dia. Jumpa saya bantulah. Tapi nak ceritanya itu sebab Islam nakkan mandi selepas kita mandikan jenazah. Walaupun tuan-tuan perempuan hanya membantu ya, bukan co-pilot lah, bukan pilot, co-pilot, tapi masa orang duduk kapal tu balik lari mandi. Saya selalu macam tu lah, orang tengah kapal balik mandi sebab nak solat pula. Sebab tak selesa dengan kita mandi, kita solat dengan pakaian kita ni, sebab takut bila air najis dia merecik kat kita apa semua tu kan, bimbang takut pakaian kita terkena najis, itu je. Jadi elok mandi, mandi buang. Sebab kadang-kadang mayat ni kata orang macam ada badi. Ada seorang kawan saya gitu, dia tengah mandikan, tiba-tiba tangan jenazah macam pegang tangan dia, sejak hari tu sampai ke mati dia tak berani dah mandi jenazah, berhenti terus. Itu dia panggil badi mayat, dia takut terkena sekali. Dia bukan mayat sengaja, entah macam mana terkap macam tangkap gitu sampai dia meninggal dunia, dia stop terus, dia tak berani mandi lah. Ini setengah orang berlaku begitulah. Ini semua pengalaman hidup ya tuan-tuan, pengalaman hidup. Maknanya sekurang-kurangnya tak boleh buat untuk orang, untuk mak ayah kita. Jadilah tu pun kan, fardu kifayah. Jadi sekurang-kurangnya kita buat untuk keluarga kita, cukup lah tu. Takkan nak kena badi mayat keluarga kita, tak mungkin. Biasanya kena ni orang luar.
Dia tangan ni kan dah keras. Sebab itu saya duk perhati ramai, dia elok kita kepok kalau gitu tu. Kita lenturkan dia punya, kan dia keras kan. Elok kita buat gitu loh, di celah pelipatan tu kita kepok gitu. Bagi dia lembut balik. Jadi bila dia keras, maka dia macam tu. Bila kita duk ke sana kemari, jadi hamba Allah ni gamaknya entah macam mana, pap kena tangan dia tu, benda keras. Jadi dia tarik buka balik lah. Tapi terkejut tu tetap ada lah. Ingat tangan orang hidup pegang aku punya tangan orang mati. Gitu. Ini cerita mandi jenazah. Sebab tu orang yang tak boleh mandi, dia tak berani mandi. Dia bukan cerita, walaupun agama menyuruh demikian, kadang-kadang ada setengah orang dia tak boleh. Memang dia tak boleh nak buat macam mana. Kan, dia tak boleh tengok, dia tak boleh nak buat apa dah. Kita tak boleh nak paksa semua orang. Sebab tu kerjaya apa pun kat dunia ini, bukan semua orang boleh buat. Nak jadi askar, bukan semua rakyat Malaysia jadi askar. Tak semua. Kena banyak tembok 2-3-4 kali, gedebum jatuh, penat, tak boleh pindah. Hak jadi askar lah. Hak jadi polis. Bukan semua orang tahan tengok mayat. Bomba. Muntah hijau kalau kena hak mayat dah berulat semua kan. Tambah yang duk operate bedah siasat mayat lagi lah. Yang saya cerita minggu lepas. Saya ada cerita minggu lepas Dr. Nur Syahidah tu, kawan saya Dr. Pakal, berhadapan dengan dia bahagian tisu badan Profesor Aminah, perempuan umur 36. Permulaan tu dia kata memang balik demam, nak toreh mayat kan, nak tengok tisu, punca kematian 2 minggu demam, jumpa Darul Syifa semua, memang terkena lah. Dia biasalah, lama-lama dah biasa. Sekarang dia jadi biasa, dia tak heran pun, tidur tak enak pun dia dah biasa, sebab dah biasa berhadapan dengan situasi macam tu. Betul juga kita kadang-kadang yang dah biasa tak ada masalah yang luar biasa itu yang ada masalah, jangan jumpa kan. Baik. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, buatlah untuk saudara mara kita. Jangan bagi orang lain buatkan, kita buatkan. Kita belajar sikit khusus solat khusus mandi jenazah, buatlah. Ataupun ikut kepada tekong yang tu, kita ikut, tengok apa tekong buat, kita buat. Tu je. Lama-lama biasa lah. Ya, insya-Allah boleh. Dan mandi kafir yang keenam. Apa hal pula ni? Okey, mandi kafir apabila masuk Islam. Sunat orang kafir mengucap berumah syahadah, lepas tu sunat mandi. Sunat mandi. Jika tiada berjunub di dalam kufurnya, sunat mandi kalau tak ada junub. Ketika dalam kufur tu dia junub, maka kena mandi wajib teruslah. Atau tiada haid dan tiada nifas dan tiada wiladah. Dan jika ada ia berhadas besar, maka wajib mandinya. Kemudian daripada Islam pada kaul asah, ialah yang muktamadnya. Pandangan majoriti ulama mengatakan bahawa bagi orang kafir yang masuk Islam, dan ketika zaman kafirnya tu, ketika dia masuk tu, dia ada hadas besar lah, maknanya dia period ke, dia beranak dan sebagainya, dia berjunub, kemudian dia lafaz syahadah masuk Islam, maka lepas tu wajib dia kena mandi wajib. Kita lah kena ajar dia. Faham ya? Bagi orang kafir yang masuk Islam, dan ketika ada kafir tu dia berhadas besar. Ini cerita waktu akad, waktu dia masuk Islam tu. Jadi kita suruh dia mandi wajib. Ajarlah cara lebih kurang, tak apalah, sebab kawan di permulaan. Jangan cerita nak memotong. Orang kita ni menakutkan. Sikit-sikit potong. Takut kawan tu. Jadi Islam ini dia tak ada perasaan. Slow-slow, lama-lama dia faham, baru dia tahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Islam dia jaga, kalau kita cerita minggu lepas kan, penting basuh segala selaput-selaput kan semua tu, sebab nak bagi sah mandi wajib tu tadi. Okey, cuma jangan kita tekankan sangat kepada yang mualaf ni, sebab depa baru. Jadi slow-slow, pelan-pelan. Ya. Kalau mandi wajib mandi sunat tu, yang mana patut dulu? Wajib dulu. Tu yang dia kata sini tadi. Kecuali jika dia berhadas besar, maka wajib mandinya. Hukum mandi tadi jadi wajib, bukan sunat lagi. Dia sunat ni kalau dia tak ada hadas apa. Cerita remaja biasa, tak ada masalah apa, umur 15 tahun, 16 tahun nak masuk Islam, maka lepas masuk Islam sunat mandi.
Keadaan kedua pula, ketika dia nak masuk Islam tu, dia berhadas besar ketika tu. Maknanya mungkin dia dah haid ke, kita pun tak tahu kan. Nak tanya dia, kita pun tak tahu. Terus semua tiba-tiba dia beritahu dia period apa semua, mungkin dia masih dalam pantang sebagainya. Maka ketika itu wajib dia kena mandi wajib. Bukan cerita kita kata paksa dia tak, hukum galakkan begitu. Cuma kaedah mandian tu, orang yang dekat dengan si mu'alaf tadi kena ajar lah. Itu yang penting. Kadang-kadang perlu adakan keluarga angkat atau saudara angkat atau sahabat yang membimbing orang tadi. Sebab kalau macam tengok kat masjid kita pun ramai, termasuk yang saya masuk pun ramai. Kadang-kadang duduk di sana, kita pun tak ada nak tengok, letak seorang sahabat jaga, entahlah dia jaga ke tidak. Jadi akhirnya kadang-kadang takut hanyut. Jadi masalah berlaku pada mu'alaf kita gitulah. Macam yang diviralkan tu kan, macam-macam kes. Cuma mereka-mereka ni kadang-kadang dia kena faham juga. Dia biasa dalam yang saya faham dalam sistem undang-undang kita ni, dia jaga pun dalam tempoh 6 bulan, lepas tu dia biarkan. Kalau dah boleh berdikari, engkau berdikari lah. Tak boleh, kita boleh bantu lagi. Kita boleh bantu sampai dia boleh berdikari. Jadi dalam konteks Malaysia ni, kebanyakan yang masuk Islam, mereka yang dah pun bekerja, yang dah ada pendapatan semua, dari sudut kewangan tu rasa macam tak perlu sangat. Mungkin dari sudut bimbingan, sebab kerja semua dah pakat kerja kan. Saya waktu mengajar kat Salah tu, anak murid tingkatan 4, dia akan mengaji tamadun Islam, sejarah Islam kan, sejarah dunia tu. Jadi dia belajar budak-budak Kristian Buddha, dia baca-baca, dia minat. So dia datang jumpa kita, waktu tu umur 16. Saya hubungi Jaiz kata tak boleh, sebab perlu dapat kebenaran ibu bapa, kecuali kalau umurnya 18. Itu undang-undang kita. Jadi mau tak mau kita di pihak sekolah, kalau langgar ni jadi apa-apa hal, sekolah kata dia tak nak tanggungjawab. Maka saya pun bila saya dah berhenti, tak tahulah apa khabar budak tu. Cuma saya pesan kat cikgu yang saya tinggalkan tu, cikgu jaga pelajar ni, lepas SPM besok kalau boleh follow dia dan tarik dia ke arah Islam. Ini budak pelajar yang dapat hidayah bila dia melihat, dia belajar sejarah Islam ya tuan-tuan. Bukan ada ni pun sejarah Islam, tapi bila dia belajar sejarah Islam, dia kagum. Kalau tuan-tuan baca buku novel karya Talib Samad yang bertulis Sultan Muhammad Al-Fatih, pembuka kota Konstantinopel tu, kita baca novel tu pun dah terasa bagi orang yang bukan Islam, dah boleh nampak keadilan Islam di sudut pemerintahan daripada Sultan tadi. Jadi kalau keindahan itu orang nampak, apatah lagi kalau kita jadi penganut agama tersebut. Tu kadang-kadang hidayah sampailah bentuk tu, yang baca dia buat kajian. Tu maknanya itu bagi kita yang secara umum lah. Begitu juga dengan orang yang macam saya tulis bab-bab kesihatan dalam grup saya kan, siapa yang ada grup, saya post tadi pasal jantung. Saya cerita kan, jantung kita ni berdegup 70 kali seminit. Dia pam. Cuma kadang-kadang dia terganggu degupan itu dengan sebab blocking ataupun saluran pembuluh darah yang tersumbat 1-2, yang akhirnya menyebabkan pam tadi kurang sempurna. Maka akan berlaku masalah serangan jantung, bagi contoh. Jadi yang baca tak ada sakit apa, dia tak rasa apa-apa tuan-tuan. Cuma yang baca tu orang yang alami, ataupun yang rasa dah ada simptom dia akan jadi takut. Serupalah mana-mana pun, suasana dan keadaan yang berbeza, tetapi dia punya plot tu lebih kurang sama je. Okey, baik. Dan kata qil, gugur ia apabila Islam. Ada setengah pendapat kata dia masuk Islam je gugur semua, tak payah, kira start baru balik. Mana mandi wajib pula bila dia datang period pula baru mandi wajib. Ni kata qil, kata setengah pendapat. Maka qaul ini dhaif. Kata tuan kitab, pandangan ni lemah. Mana mungkin minoriti ulama, majoriti kata kena mandi. Dan mandi orang yang siuman. Orang yang siuman daripada gila dan pitam, jika tiada berjunub, dan jika ada ia, maka wajib mandinya. Jadi orang yang sembuh daripada penyakit gila dan pitam sunat mandi. Kalau tak ada junub lah. Kalau ada junub, dia kena wajib mandi.
Ini ada tuan-tuan ya, ada yang sembuh daripada gila, ada yang sembuh daripada pitam, lega. Maknanya gila mungkin terkena buatan orang ke apa kan, dah bila dirawat pulih kembali, maka sunat mandi. Bukan gila semula jadi ya. Namun gila semula jadi pun kalau Allah nak takdirkan sembuh. Macam kita diviralkan di Mekah tu, yang buta akhirnya boleh melihat. Allah nak tunjuk sembuh. Dan yang saya pun dalam grup saya pun ni, siapa yang baca pasal budak yang mak dia sapu minyak zaitun daripada bayi, anak dia umur 6 bulan lumpuh, paralyzed lah, bisu, tak cakap. Tuan-tuan, dia sapu minyak zaitun dengan bacaan lah setiap hari 5 tahun setengah. Akhirnya lah 6 tahun anaknya boleh berjalan, boleh bercakap. Kita benda gini, kita tidak boleh putus asa. Selagi ada usaha, ada ikhtiar, yakin dengan Tuhan, yakin dengan Allah, Allah akan sembuhkan. Begitulah doa si mak tadi, yang kebetulan mak ni pula guru sekolah agama, ustazah lah kita kata. Nampak tak dia yakin? Minyak zaitun je dia sapu. Tuan-tuan, daripada bayi budak tu sampai lah boleh berjalan. Saya dah post gambar, siapa yang dalam grup saya dah tengok gambar budak baju merah tu. So inilah yang Islam nak ajar kita, la tayasu min rahmatillah. Kamu jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah tetap ada. Mungkin waktu tu belum dapat, mungkin 3 tahun lagi, mungkin 4 tahun, mungkin dapat di akhirat. Jangan kita mengharapkan suatu tu dapat segera tunai, tak. Kadang-kadang Allah bagi lambat, kadang-kadang Allah bagi lagi lambat, tapi akhirnya Allah bagi juga. Kan bersyukur dia. Tu sebab dia kata anugerah yang istimewa. Ya. Baik. Apa punca pitam? Kebanyakan pitam berpunca daripada mereka yang mengalami tekanan darah rendah, dan biasanya mereka yang darah O. Ini sudut perawatan. Hari Sabtu ni kita jumpa, saya buat rawatan percuma Sabtu ni, Karnival Masjid. Saya dah ambil booth kat sini, saya dengan tim saya. Tuan-tuan datanglah, kita cek semua tapak tangan, kita bagi nasihat. Nak cerita sikit. Pitam berlaku akibat kekurangan oksigen dalam badan. Oksigen kat luar tak cukup nak menampung untuk dia bernafas. Akhirnya darah tak dapat sampai ke otak, menyebabkan pernafasan terganggu, pitam. Kerap kali pitam berlaku pada orang yang darah rendah. Dan darah rendah ni, kategori darah yang kerap rendah ialah darah O. Jenis darah lah yang kerap darah rendah. Yang darah tinggi pula jenis AA+. Itu suka darah tinggi. Silap makan sikit, syuh naik. Makan sikit, syuh naik. Kambing 4 ekor lagi naik mendadak. Orang darah O, tuan-tuan nak bedal kambing 40 ekor pun tak apa, bedal lah. Ni yang darah O, tak ada masalah, makan. Dia takkan tinggi punya darah. Sebab darah O dia memang dia kira cantik lah, dia relax je. Dengan unta dia relax, kambing dia relax, keldai tak boleh makan. Dengan apa lagi? Maksudnya yang benda-benda yang menaikkan darah orang biasa, orang darah O tak ada masalah. Jadi pitam ni berlaku dengan sebab kekurangan oksigen, menyebabkan orang darah O dia mudah pitam. Sebab tu dia tak boleh berada di kawasan pack, kawasan padat-padat, show heboh, jom heboh, jangan. Itu ada hikmah juga darah O ni sebenarnya pun. Dia tak payah pergi pesta-pesta semua, tak payah pergi. Allah sayang dia. Kalau pergi silap bulan, pitam. Maka bila pitam, walaupun sekejap, dalam bab fiqh, kalau puasa batal. Kalau puasa batal. Dalam konteks mandi ni, walaupun pitam sekejap, sunat mandi. Sunat mandi. Tuan-tuan, kalau pitam, kaedah rawatan gini. Kalau jumpa orang pitam, urut di tapak kaki dia. Jangan urut geletek gitu. Faham nah? Urut rawatan lain. Urut slow gitu je. Itu cara kita nak kembalikan darah balik tu. Daripada tu dia jalan slow. Jangan dikejutkan dia, jangan. Dah pitam relax tu, jadi pegang tapak kaki, tuan-tuan urut gitu je. Urut, kejap je dia akan pulih. Dia akan celik lah, dia akan sedap. Bila sedap tu terus bagi minum ayat Zam-Zam ke, ayat mineral ke, ayat-ayat yang paling baik ayat Zam-Zam. Terus bagi minum, insya-Allah dia jangan berlaku pitam kali kedua dah. Ini kaedah rawatan kami buat lah. Ini cerita tajuk bab perawatan. Cuma dah tajuk pitam saya cerita lah. Ya? Tapak kaki kiri ke kanan? Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Gerak secara, dia maknanya dia macam kita kejut orang tidur lah.
Cuma orang tidur ni dia lain lah suasana dia kan. Kita panggil pun dia dengar, pitam dia tak dengar. Dia mula nak kira ni lah, unconscious dia tak sedar. Jadi kita garu slow-slow gitu. Jangan gasak-gasak, tak boleh. Slow-slow tu seolah macam kita panggil, dia ada urutan refleksologi itu dia panggil. Perlahan-lahan kita garu tu menyebabkan dia akan cepat respon. Kejap dia akan celik mata. Itu cara rawatan dia. Ni kalau buat perubatan lah. Ada darah O dalam ni, ada. Siapa darah O? Oi, hal lelaki pun ada ke? Ni. Tapi tak kata apa, setakat ni okey ya? Pernah Forever rendah. Okey. Sentiasa rendah. Kena makan bayam merah banyak, lupa nak beritahu. Kalau tuan-tuan darah rendah, kurma mesti makan sehari 7 biji. Itu mesti. Dalam perubatan kesihatan, even sains kesihatan moden, makanan yang membantu untuk naikkan darah ialah makanan yang mengandungi zat besi yang banyak. Kurma paling banyak zat besi. Sebab itu Siti Maryam bila nak lahirkan Isa, maka dia goncang pokok tu, kan luruh buah tamar, buah kurma, dia makan, daripada situ dia ada tenaga. Zat besi, zat beri tenaga. So yang darah rendah ni, yang darah O, makanlah kurma sehari 7 biji. Lepas tu cari bayam merah, kerap makan bayam merah, insya-Allah darah akan stabil. Tu je ubat dia, mudah pun. Lepas ni kurma laku, pakat beli kurma dekat CS. Bawa bola bekal kan, pergi mana-mana ngap. Sampai mana ngap makan. 7 biji cukuplah sehari. Mampu untuk menstabilkan darah kita balik. Okey? Itu darah rendah Yang darah tinggi payah cerita, darah tinggi ni banyak cerita lagi. Jumpa tajuk darah tinggi kita cerita. Ini sebab jumpa tajuk pitam. Okey. Dan mandi tak kala berkehendak ihram haji atau umrah atau keduanya, atau ihram mutlak, maka masuk waktunya tak kala berkehendak ihram dan keluar waktunya dengan memperbuat ihram. Ini cerita yang diberi khusus oleh Lembaga Tambah Haji dan mereka syarikat-syarikat umrah, bahawasanya ada satu mandi yang dipanggil mandi sunat ihram. Sebelum kita pakai pakaian ihram, kita mandi, atau kita nak niat ihram, sebelum tu disunatkan mandi. Cuma kita kat sini ni biasanya kalau di Bir Ali ataupun di Zulhulaifah, tempat kita niat, ataupun di Qadul Manazil, tempat-tempat niat miqat tu kan. Jadi kalau elok, kalau sebelum tu kita dah mandi, kita niat siap-siap mandi sunat kerana ihram. Mungkin masa transit kat Dubai ke mana-mana ke, ikut sukalah. Yang penting itu mandi sunat. Maknanya yang pergi umrah haji dia tahu lah, syarikat akan maklumkan. Ustaz-ustaz dia akan beritahu. Dan tiada farkun, tiada beza pada mandi antara yang baligh dan lainnya, dan laki-laki dan perempuan dan sahaya, orang dan yang merdeka, dan yang gila, dan yang berakal, dan yang suci, dan yang haid, dan yang nifas. Maknanya kaedah mandi tadi tak ada beza apa-apa, sama untuk semua orang, sebab dia mandi sunat. Nak jeruh kok mana lu ikut suka, kaki dulu ke, tangan dulu ke, pinggang dulu ke, tengkok dulu ke, belakang dulu, ikut suka. Nak terjun kepala dulu ke, ikut suka. Tak ada masalah. Mana kaedah di sini terpulang sebab dia hanya mandi sunat. Nak siram kaki dulu ke, ikutlah. Kalau shower tu kepala dulu kan. Kalau paik mungkin kita siram kaki dulu. Kalau cebok tu mungkin kita badan dulu. Kalau ayah kolah kan, ikut macam mana kita nak buat kat rumah kita tu. Jadi terpulang, kata dia tak ada beza. Sama ada orang tu perempuan ke, lelaki ke, balik ke, orang gila, yang sembuh daripada gila ke dan sebagainya, mandilah asalkan dikira sebagai mandi sunat. Jadi boleh belakalah. Cara mandi tu tak boleh syaratkan. Dia berbeza macam mandi wajib. Kena cuci dulu, kena basuh, kena tengok najis ada tak ada apa semua. Yang ni tak apa, terus je. Ada kolam kat rumah, kedebum terjun, kepala dulu. Kalau rumah tepi sungai, kepala dulu, niat je mandi sunat. Tak kira nak pakai ihram, kolam ada tepi rumah ke, ada apa ni sungai ke, terjun kepala dulu. Okey, itu kaedah mandi, tak ada masalah. Katanya tak ada beza pun. Maka jika tiada dapat yang berkehendak ihram,
Okey, maka jika tiada dapat yang berkena ihram akan air, bertayamum ia. Kalau tak ada air, yang kes nak pergi ihram tadi, maka hukumnya boleh digantikan dengan tayamum. Maka diniat akan tayamum ganti daripada mani sunat ihram. Nampak ya? Dan di sini kalau tuan-tuan lihat, bila ulama menulis tayamum sebagai ganti, menunjukkan ia adalah mani sunat yang amat digalakkan bagi yang nak berihram. Dia bila tuan kitab atau para ulama dia tulis di sini, bila ada ganti tu maksudnya benda tu elok buat, digalakkan buat, matlubah, ya, benda yang dituntut untuk kita buat. Jangan tak buat, ya, buat. Sampai dia kata kalau tak ada air sekalipun, maka boleh gunakan kaedah tayamum. Ya, kita niat ganti air. Ya, kalau tak ada air lah. Dan mandi kerana masuk Mekah bagi orang yang ihram. Maknanya bagi yang orang luar yang masuk tanah haram tu, sunat mandi. Tengoklah hotel kita di mana, ya. Biasanya semua dalam kawasan tanah haram. Tak mungkin di Jeddah sana kot, tak mungkin. Jadi maknanya dia kata sini kalau orang yang duduk di luar yang bukan tanah haram nak masuk tanah haram tu sunat mandi. Ya, boleh mandi. Dan bagi yang halal, maka sunat pada telaga Zitua. Ni ada sejenis telaga, mungkin zaman dulu ada kot di kawasan Mekah sana, kawasan tanah haram. Dia ada satu telaga yang orang yang halal. Halal sini ialah orang yang duduk dalam kawasan tanah haram. Tu yang dipanggil Haramain, khadam Haramain. Raja menjaga dua tanah haram. Yang sebut mana tanah haram ni tuan-tuan, yang diharamkan orang kafir masuk padanya, itu dipanggil tanah haram. Dan kita yang menjarahi Mekah, kita masuk ke tanah haram. Dalam kitab dia tulis, bagi mereka yang halal, mereka yang dah ada kat tanah haram tu, rumah mereka mau kat situ, kampung mereka kat situ, jadi mereka sunat mandi di satu telaga yang dipanggil, telaga itu namanya Zitua. Tak kisahlah nama apa pun, asalkan ada telaga. Ni cerita zaman dulu lah, mungkin dah ada satu telaga digunakan. Entah sekarang ada tak ada dari kampus ke, Wallahualam, sebab pembangunan makin rancak dibuat. Dikhabarkan lapangan terbang Madinah pun dah diperbesarkan sekarang. Kapal terbang sekarang ni yang kalau Boeing besar tak boleh masuk. Abang Nabi cerita tadi lah, ya, yang kecil-kecil je boleh masuk, tak benarkan sebab dalam proses pembesaran. Tu di Mekah sana, ya. Baik, jadi itu untuk orang yang nak ihram, sunat kita mandi, ya. Dan mandi ya. Mana telaga ni, Ustaz? Macam mana? Telaga ni kat mana ni? Zitua ni telaga yang ada di kawasan tanah haram. Cuma saya tak tahu tempat dia, sama ada di kampus atau tidak sekarang ni. Cerita kalau Saudi ni banyak hasil tempat-tempat sejarah telah dimusnahkan untuk pembangunan. Sayang tuan-tuan. Itu yang ada hikmah bila saya cerita dalam kuliah di masjid itu, bila para sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat yang hidup panjang tuan-tuan. Dia hidup pada zaman Nabi sampai zaman Khalifah Umayyah, Khalifah Al-Ma'mun tak silap saya. Dan waktu tu dia meninggal di Turki, umurnya 81 tahun. Ikut perang tu. Ikut perang sampai dia mati, tak larat nak panjat gunung bukit tu, dan dia wasiatkan supaya ditanam di tebing sungai tu, dekat tebing terusan apa ni, Bosphorus. Okey, apa? Bosphorus. Nak menyebut tak erti tu. Sampai tentera Rom korek kubur dia, tengok jasad tak terusik, dia orang pindahkan sampai sekarang yang ada dekat masjid di Istanbul tu, ada satu masjid yang ada kubur dia, makam dia. Jadi dia lah yang bawa, nak pergi ke Turki tu, bawa jubah Nabi waktu zaman pemerintahan Khalifah Utsmaniyah, janggut Nabi yang ada di pameran di Hagia Sophia tu. Kalau tinggal kat Mekah semua rasanya habis. Tu hikmah dia tu tuan-tuan. Lah ni di Al-Ustaq dia buat pameran peninggalan Rasulullah di Museum Al-Ustaq sampai berapa April saya tak ingat. 18 April. Di mana? State mana?
Di muzium apa? Al-Ustaz muzium, saya orang Kedah tak tahu muzium Al-Ustaz tahu mana. Dekat sungai tu. Muzium negeri tu kot noh. Dekat tempat bot sultan. Yang tu lah kot. Rumah bot. Kalau yang ada di tahulah. Sebab Imam Muda lagi berkopi dia beritahu saya. Okey. Itu. Maka kena tanyalah kalau pergi Mekah kok duk belah mana telaga nama Zitua ni, ada ke tak ada lagi. Zaman kitab ni tulis ada lagi lah. Lah tak tahulah kok dah kambus habis. Habis dimusnahkan ya. Tapi dah rumah Khadijah apa semua tak ada dah katanya habis. Habis tak ada. Pembangunan Jadi kita dah tak kenal. Sebab apa tuan-tuan, sejarah ni dia nostalgia, barangan peninggalan ni nostalgia. Sebab itu bila kita tengok apa-apa yang menjadi nostalgia kita akan ingat, tahu tak? Contohnya kita kata kita ada memori dengan pen kilometriko ni. Waktu kita kecil dulu iklan dalam TV menulis ribu-ribu perkataan kan, saya masih ingat lagi. Dan bila kita tengok hari ni, kita teringat iklan tu, dia nostalgia. Macam barang Nabi tinggal juga. Kita pengikut dia, bila tengok tu kita teringat kat Nabi, oh ni Rasulullah guna. Sebab tu tuan-tuan nak tengok pergi Turki, banyak barang peninggalan dia, termasuk ceret apa ni, cawan dia apa semua, janggut Nabi boleh tengok, rambut dia boleh tengok, jubah boleh tengok, pedang dan sebagainya. So bila tengok tu baru dia timbul rasa sayang. Sebab oh Nabi dulu macam ni guna jubah teruknya, jahit macam-macam. Sebab tu penting, itu nostalgia. So bila benda tu dimusnahkan, tak ada lah. Hanya perasaan sayang gitu je lah. Tak ada melalui tanda-tanda yang nampak zahir. Kerajaan Albannya disimpan lagi ceret-ceret teko tu. Ada setengah kerajaan ambil simpan. Dia jadikan muzium bahan-bahan koleksi muzium. Itu sayang tu. Baik. Kerana dan mandi kerana hendak wukuf di Arafah. Ya. Hendak wukuf di Arafah ni pada hari raya lah. Dan masuk waktunya dengan naik fajar, dan afdalnya kemudian daripada gelincir matahari, dan mandi ia pada umrah ke? Rumi tulis apa tu? Urah kot. Umrah. Kan umrah. Di sini dia lebih kepada mungkin tempat ataupun lokasi mandi tu, ya. Ni mandi ceritanya kalau nak ukur di Arafah. Tak tahulah, zaman dulu mungkin tak ramai orang boleh ikut mandi. Zaman lah ni berebut, ya. Bila ayak berebut, tahulah. Dan mandi kerana mubit pada Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Ni yang buat haji tahulah mubit, ya. Mubit tu berhenti bermalam lah, mubit, menginap. Tu jangan baca lain tu, mubit bahasa Arab. Kalau dah baca mubiat, mubiat, sudah. Ni cerita-cerita buat haji semua nah. Siapa yang buat haji tu dia tahulah. Tempat-tempat tu semua dia kena mahir. Arafah, Muzdalifah, kutip batu kat mana. Tu bagi orang yang buat haji dia tahulah. Dan mandi kerana melontar jamrah yang tiga. Yang tiga makna Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. 3 jamrah ya. Yang pergi kursus haji dia tahulah. Okey, 3 jamrah. Pada hari tasyrik tu ya, pada hari tasyrik maknanya pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bulan raya haji tu. Ya, hari tasyrik. Nama dia nak buat tahlul awal ke tahlul sani tu ikut sukalah. Ni cerita tuan-tuan yang pergi haji, ikut kursus haji, nampaklah benda ni. Yang tak nak pergi Mekah, yang tak nak buat haji mungkin tak dapat bayangkan kot. Hanya kalau buat umrah dapatlah lihat tempat-tempat tu. Cuma perasaan merasai suasana tu mereka yang pi saja. Masalah kita pula, saya pun 2036. Tu dah start 2010 tu. Tapi dia kena buat rayuan lah. Umur berapa dah time tu? Takut tak larat nak buat ke mana? Cuma kalau duit banyak, Malaysia ni mudah. Hang duit banyak, esok nak pergi boleh. Janji hang duit banyak. Dia ada hak kota-kota VIP apa semua.
Dia kawan saya dia bayar 32,000, 2 hari 2 minggu nak pi. Boleh pi. Buat pasport. Dia uruskan visa sekejap je. Tapi 32,000 lah seorang. Dia pergi dengan bini dia 64,000. Tak apa, dia orang kaya kontraktor. Pergi buat haji, duduk hotel canggih sikit. Kira orang lain penat, dia tak penat lah. Cuma kesan tak apa nampak balik sampai keluar duduk huru-hara kan. Ya. Jadi nak panggil haji pun salah kita. Kesan tu kesan. Pandangan kita lah. Dah jenis, memang jenis kot ada perubahan. Dah lagu tu nampak pun kata kena pilih sekali kot. Bicara tu kan kawan-kawan kan. Pilih sekali. Baik. Maka mandi ia bagi melontar tiap-tiap harinya. Okey. Itu kalau dah 3 jumlah boleh mandi tiap-tiap hari kalau nak buat tak ada masalah. Kalau air cukup, tak ada rasa berebut-rebut semua mandi je. Maka tiada sunat mandi bagi melontar Jamratul Aqabah pada hari raya pertama tu ya. Kerana hampir masa mandinya daripada mandi Muzdalifah. Jadi dekat sangat, maka dia tak sunat mandi melontar kat Jamratul Aqabah pada hari raya pertama. Sebabnya dah dekat dengan Muzdalifah dah. Waktu tu dekat sangat. Jadi dia sunat mandi hari esok tu. Waktu kita nak pergi melontar Jamratul 3 jumlah pada hari kedua tu, hari raya yang kedua. Yang tu baru sunat mandi. Masa dekat hari pertama tu tak payah mandi gila. Sebab dekat sangat dengan Muzdalifah, dah mandi dah waktu Muzdalifah, jadi tak payah mandilah untuk melontar pada hari yang pertama tu. Hari yang pertama. Okey, ni cerita lebih kurang tentang mandi sunat. Jadi dia banyak ya tuan-tuan. Yang kita mengaji hari ni hanya sebahagian. Jadi apa yang boleh kita buat, kita buatlah. Jadi sekurang-kurangnya jangan tinggallah yang hari raya, hari Jumaat bagi lelaki buat nak mai sembahyang Jumaat tu buat mandi kerana nak menunaikan solat Jumaat. Itu saja bagi ingat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita mengaji sikit ni dapat kita amalkan. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Janji biar berterusan. Amalan ni biar istiqamah. Mudah-mudahan Allah beri kelapangan waktu untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup dulu untuk pagi ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung kisah faslun fil mashi 'ala al-khuffain, safu khuf Saya pun terlupa nak beli kat Turki. Baru ni kalau boleh beli walik tunjuk, baru tuan-tuan nampak khuf ni menentang apa. Tengok kat Turki nampak banyak tapi kita tak perlu. Jadi tak beli. Balik Malaysia baru teringat kalau kau beli pun tak apa. Boleh guna untuk kelas ni. Khuf. Sarung kaki hak musim sejuk tu. Kulit sarung kaki tu. Stoking kulit. Dia jual kat mana Istanbul? Pasar. Dia mana-mana pasar pun ada di sana. Di bursa banyak di bursa banyak. Istanbul pun ada. Dia kulit sebagai stokin. Dia musim sejuk yang orang guna tu. Jadi ambil wuduk tak payah basuh kaki, sapu kat tu kita ambil wuduk siap-siap daripada rumah, basuh kaki. Kemudian kita pakai khuf tu, kita pergi jalan musafir, ambil wuduk pula tak payah basuh kaki dah. Kita pakai sapu je atas tu. Dia mudah. Ni kita mengaji minggu depan lah. Mana tahu kalau pergi Turki pula kan, semua pakai pergi Turki pula lepas ni, pipi musim salji bulan 12. Jadi mengaji bab ni boleh guna kat sana. Cuma jangan pelik lah kalau rakyat sana duduk sapu. Kita kata dia gila kalau sapu stokin. Tak gila. Dia memang waras sebab dia mengaji bab ni. Sebab warna sama macam stokin kita pakai ni, yang muslimah pakai ni sama. Dia warna coklat. Sekali pandang, ini macam stokin betul. Rupanya khuf. Dia kerah. Dia kulit dia kerah. Cuma dia pakai sampai ke atas tu. Sampai macam kita pakai stokin lah. Sampai atas. Okey, itu khuf ya. InsyaAllah kita akan tengok minggu depan cara macam mana nak sapu dan sebagainya. Jadi sekarang itu dulu. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang daripada kemahiran dan pada sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم